Tuan-tuan, seorang pakcik di Bukit Sekilau, dia tukang gali kubur tuan-tuan. Pukul 2:30 pagi dia nak mengebumikan mayat seorang lelaki yang mati kemalangan di Jabur. Ya, 2:30 pagi tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila sampai dia terima panggilan 2:30 pagi daripada pihak hospital kan. Hospital sekarang ni orang mati, orang yang meninggal pihak hospital akan uruskan. Waris hanya tuntut saja. Tuan-tuan 2:30 pagi terima panggilan. Pak mak, pak cik bawa kawan dia seorang pergi hospital nak ukur lah, nak gali liang lahat, nak kena ukur. Ya, sebab ada orang Bukit Sekilau yang lain yang gali lubang kubur tuan-tuan. Bayangkan dia tengah gali lubang kubur, dia nampak tengkorak di sebelah. Bayangkan jadi macam tu tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, waktu tengah mula penggalian, dia gali lubang kubur tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai ke liang lahat. Liang lahat ni ada dua bentuk. Satu orang selalu buat L yang bentuk ke dalam, satu L yang lurus. Kalau kita berdiri atas kubur, kita boleh nampak L yang lurus. Dan kadang-kadang kalau di belah kampung, orang akan buat liang lahat tu L ke dalam. Betul kan? Maknanya tuan-tuan nak bagi tahu, 3 orang duduk dalam gali lubang kubur, 2 orang duduk atas nak sambut tanah. Waktu penggalian dimulakan, penggalian dimulakan sampai nak liang lahat tu L ke dalam tu tuan-tuan. Waktu orang tengah cangkul menggunakan tangkul yang pendek tuan-tuan, di tengah dalam liang lahat tu sebaru sesuku, tiba-tiba mata cangkul tu dia berlaga pada seolah-olah berlaga seperti berlaga pada batu. Bila berlaga pada batu, mana kita boleh bayangkan mata cangkul berlaga dengan batu, maka bunyi dia macam mana, betul kan? Dan seolah-olah seperti bunyi bila berlaga mata tu dengan batu tu, seperti seolah bunyi cermin yang pecah. Jadi semakin lama dia gali, makin dalam untuk liang lahat tu, tiba-tiba dia nampak macam benda yang berwarna hitam. Berwarna hitam tuan-tuan, ni cerita betul ni, saya tak tipu. Untuk pesanan saya tuan-tuan. Jadi bila dah ada nampak warna hitam tu, pihak yang menggali tu, pakcik tu kata, kita kambuh balik tanah. Kita kambus balik tanah, kita kata pergi tempat lain lah. Kita cukup jangan gali di sini. Tuan-tuan bayangkan tengah gali, siap gali, nak siap lagi sikit lagi nak gali liang lahat. Bila nampak benda warna hitam, terus tak gali. Bila tak gali tuan-tuan yang dirahmati Allah, pakcik tu kata, kita pergi jauh sikit, 100 meter kita tukar tempat. Ke bumi balik, kambuh balik tanah. Orang kambuh balik tanah tuan-tuan, kambuh balik tanah. Dia pergi sejauh 100 meter daripada tanah yang pertama, lubang kubur pertama, pergi 100 meter jauh sikit daripada lubang kubur pertama, buat penggalian kali yang kedua. Tuan-tuan, penggalian lubang kubur yang kedua dimulakan. Dia gali tuan-tuan lubang kubur kali yang kedua, dia gali, sampailah ke liang lahat tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dengan jelas kali ni, tadi dia gali liang lahat tu sesuku, kali ni tengah sikit tuan-tuan. Bila dia gali sampai tengah tuan-tuan, memang penuh dengan jelas di seluruh liang lahat sampai tengah tu, daripada awal sampai tengah tu tuan-tuan, memang penuh dengan warna hitam panjang. Semakin dia gali tuan-tuan, kedengaran seperti bunyi tuan-tuan, hembusan nafas daripada dalam tu tuan-tuan, seperti bunyi hembusan yang cukup kuat, seperti bunyi angin yang ribut tuan-tuan. Semakin kuat dan semakin kuat. Tuan-tuan, pakcik tu kata, kita kambus balik tanah. 2 kali tuan-tuan dari kali lubang kubur tuan-tuan di Bukit Sekilau. 2 kali tuan-tuan kambuh balik tanah. Bila kambuh balik tanah tuan-tuan, kali ni tiba-tiba waris telefon, dia kata minta tolong cepat sikitlah gali lubang kubur sebab mayat dah lama meninggal. 2:30 pagi tuan-tuan, mayat meninggal tuan-tuan. Dah pukul berapa? 6:30 gali. 6:30 gali kalau 2-3 jam tuan-tuan, satu lubang. Tuan-tuan bayangkanlah pukul berapa nak kebumikan mayat. Kita ni tuan-tuan, bila kita akan mati tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata guru kami tuan-tuan, kita semua manusia, kita akan mati. Jangan takut, dia kata. Yang kita nak kena takut ialah macam mana kita mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita nak kena takut. Sebab tu siapa pun kita, hebat mana pun kita, jangan takut untuk kita mati. Yang kita nak kena takut macam mana kita nak mati menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh sebut tak kalimah la ilaha illallah? Orang pandang kita dengan pandangan yang buruk, itu pedulikan, sebab kita hidup kerana Allah Taala. Betul kan? Pasal kita hidup kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan fikir pasal orang lain. Kena ingat tu. Bila dah kata jangan tanam kat situ, biar waris dia telefon dah kata, okey, ni mayat dah lama sangat ni tuan-tuan. Mayat dah lama sangat ni. Lubang kubur dah jadi macam tu. Kambuh balik tanah. Cambuh lubang kubur yang kedua. Tuan-tuan,
Bila kambuh lubang kubur yang kedua, tuan-tuan, dekat mana lagi nak gali, tuan-tuan? Mayat semakin lama dah, tuan-tuan. Mayat semakin lama ni cerita ni, tuan-tuan. Bila mayat dah semakin lama, pakcik tu kata, kali ni walau apa pun jadi, tuan-tuan, dia kata kita tetap kena gali dan kita tetap kena tunggu, tuan-tuan. Bila dah, tuan-tuan, lubang kubur yang kedua dah ditanam balik, kambuh balik, kali ni kita gali lubang kubur yang ketiga. Kali ni walau macam mana pun sekali, tuan-tuan, lubang kubur ni tetap kita kena gali. Penggalian lubang kubur yang ketiga dimulakan, tuan-tuan. Bila penggalian lubang kubur yang ketiga dimulakan, tuan-tuan, kali ni pakcik tu sendiri yang duduk dalam kubur tu 3 orang, tuan-tuan. 2 duduk di atas, tuan-tuan. Penggalian dimulakan. Bila penggalian dimulakan, dia gali, tuan-tuan. Kali ni bila sampai liang lahat, nampak dengan jelas berwarna hitam, kulitnya seperti cahaya, seperti yang keras, tuan-tuan. Maka itulah yang dia beritahu pada saya, dia ceritakan pada saya, tuan-tuan, apa yang memenuhi pada liang lahat, itulah namanya seekor ular yang besar. Itulah yang dia beritahu pada saya, dia ceritakan pada saya, tuan-tuan, apa yang memenuhi pada liang lahat, itulah namanya seekor ular yang besar. Tuan-tuan, pernah disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang meninggalkan semayang dengan sengaja tanpa asbab, tuan-tuan, diberi makan kepada mereka syujahul aqra, ular seekor besar seperti sengkuk unta, tuan-tuan, panjangnya 30 hasta, tuan-tuan. Diberi makan kepada mereka manusia-manusia yang seumpama ini, tuan-tuan. Kena ingatlah termasuk saya, tuan-tuan. Bila dah nampak dengan jelas dalam liang lahat tu, itulah seekor ular yang besar, tuan-tuan, yang dirahmati Allah. Tiba-tiba yang duduk di atas tu menangis. Ada yang azan, ada yang berdoa, tuan-tuan, yang dirahmati Allah. Tiba-tiba, tuan-tuan, pakcik tu pun semua naik atas, 3 orang, 5 orang naik atas. Dia kata, aku nak kebumikan mayat, tolonglah ya Allah, permudahkan urusan aku nak kebumikan mayat. Mayat dah lama dah tertunggu, mayat dah lama dah tertanam, mayat dah lama dah terseksa. Tiba-tiba, tuan-tuan, binatang tu bergerak sedikit demi sedikit, tuan-tuan. Bila dia bergerak, semua orang dengan 5 orang tu jelas, nampak dengan jelas, dia berdiri di atas ekor dia dengan nafasnya seperti angin ribut, tuan-tuan. Tuan-tuan bayang, dia berdiri di atas ekor dia, tuan-tuan. Bila berdiri di atas ekor dia, tiba-tiba bila dia berdiri di atas ekor dia tu menyusuh hilang di celah-celah Bukit Sekilang. Tuan-tuan pergi perkampungan Bukit Sekilang, kau tak nampak kan macam mana kubur dia? Bila dah hilang, tuan-tuan, setengah jam lepas tu mayat pun sampai. Bila mayat pun sampai, tuan-tuan yang dirahmati Allah, waris mesti kena tengok mayat untuk kali yang terakhir. Dibuka kainkan kafan di muka, tuan-tuan, kita akan tengok tau. Siapa yang nak tengok mayat untuk kali yang akhir, boleh tengok. Kita akan tengok mayat untuk kali yang terakhir, tuan-tuan. Bila dah kata siapa nak tengok, waris nak tengok, okey, mayat bawa turun, tuan-tuan. Ya, mayat bawa turun. Bila dah semua waris semua dah tengok mayat tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila mayat dah semua dah tengok, dah kucup, dah peluk apa semua, diletakkan mayat tu dalam liang lahat. Tuan-tuan, waktu orang sedang meletakkan mayat ke liang lahat, muka kita ni, dahi kita, hidung kita, mulut kita, tuan-tuan, akan bercium dengan tanah. Kerana manusia asalnya daripada tanah, dan kemudian dia akan kembali daripada tanah. Kemudian, tuan-tuan, apabila diletakkan di belakang mayat tu dengan beberapa ketul tanah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, baru orang nak letakkan papan liang lahat tu, tuan-tuan. Tiba-tiba dengan jelas, orang nampak dengan jelas, tuan-tuan, semua orang yang berada di situ, tiba-tiba orang nampak batuk makhluk yang namanya ular tadi, yang 5 orang tak cerita tadi, keluar daripada celahan-celahan lubang kubur, tuan-tuan. Bila dia keluar begitu, tuan-tuan, semua orang berlari jauh daripada lubang kubur, duduk tepi jalan, dekat tepi jalan Bukit Sekilau tu. Bila dah begitu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, 10 minit lepas tu sampai, tuan-tuan, dia masuk terus. Bila sampai masuk terus, tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang tak tunggu lagi, tuan-tuan. Bila orang dah tak tunggu lagi apa, tuan-tuan, orang ambil tanah, orang terus kambus, ambil papan lahat tu, terus tutup, tuan-tuan. Ketika mana orang waris-waris ambil cangkul, ambil skop, tuan-tuan, ditaburkan tanah, tuan-tuan, di atas liang lahat, di atas tanah kubur tu, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, orang boleh mendengar seperti orang minta tolong, tuan-tuan. Tolong, tuan-tuan, orang minta tolong, tuan-tuan. Bayangkan,
Orang boleh mendengar waktu orang tengah baca talqin tu, orang tengah baca tahlil, baca doa tuan-tuan, orang boleh mendengar seperti tulang yang patah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit tuan-tuan yang dirahmati Allah. Bila kita tanya tuan-tuan siapa dia tuan-tuan, ada pengajaran dia berkaitan dengan semayang tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, kita tak mau cerita banyaklah, cuma kita nak bagi tahu pesanan pada saya tuan-tuan, Ramadan berlalu pergi, semayang jangan kita pergi sekali tuan-tuan. Ramadan akan datang di masa-masa yang akan datang, kita belum tentu bertemu dengan Ramadan akan datang tuan-tuan. Anggaplah kalau ini Ramadan terakhir untuk kita, jangan kita lupa bahawa kita juga akan kali terakhir bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya.